Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 26 Januari bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini, 58 pelajar di Sabah dikesan positif COVID-19. 95 hospital swasta setuju bantu kerajaan rawat pesakit COVID-19. Assalamualaikum dan selamat pagi. 58 pelajar tingkatan 5 dan 6 di Sabah disahkan positif COVID-19 sehingga Ahad lalu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, pelajar terbabit dikesan selepas disaring sebelum kembali ke asrama. Setakat 24 hari bulan Januari 2021, seramai 58 orang pelajar telah disahkan positif COVID melalui saringan ke atas pelajar SPM dan STPM. Kesemua kontrak rapat pelajar-pelajar ini telah dikenal pasti dan diasingkan di pusat kuarantin daerah masing-masing. Jumlah paling ramai dikesan adalah disandakkan membabitkan 10 pelajar, diikuti Lahad Datu dan Sempurna sebanyak 7 pelajar. Sementara 6 kes positif di Tawau, masing-masing 4 kes di Kalabakan, Kota Marudu dan Kudat. Selain itu, hanya terdapat 2 kes jangkitan membabitkan guru dan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tulit Keningau ketika ini. Seramai 64 individu dikenal pasti sebagai kontak rapat dan mereka dikuarantin di Institut Pendidikan Guru Keningau. Hasil siasatan awal mendapati ia adalah jangkitan dari komuniti dan bukan dalam sekolah. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Sabah melahirkan kebimbangan akan situasi perkembangan kes COVID-19 membabitkan sektor peladangan sawit di negeri itu. Ketua Menterinya, Datuk Haji Jinur berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan menutup operasi ladang serta-merta bagi ladang yang dikesan mempunyai kes positif. Selain itu, pihak ladang juga diarah untuk melaksanakan ujian secara menyeluruh ke atas semua pekerja dalam tempoh 30 hari mulai esok. Ia membabitkan 1,160 ladang estet dan 33,034 ladang pekebun kecil sawit di Sabah dengan jumlah pekerja seramai 153,250 orang. Kerajaan negeri juga katanya akan memantau perkembangan situasi itu dari semasa ke semasa serta memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Setakat Ahad lalu, sejumlah 6 kluster COVID-19 dilaporkan hasil daripada pelaksanaan saringan pekerja-pekerja asing di bawah program Perkeso. Daripada 6 kluster itu, sebanyak 254 kes positif membabitkan pekerja, kontak rapat keluarga serta individu bergejala yang tidak bekerja di ladang. ...95 hospital swasta telah bersetuju untuk merawat pesakit COVID-19 setakat ini. Ia membabitkan 73% daripada 130 hospital swasta yang dikenal pasti mempunyai kemampuan dan kepakaran perubatan dalaman yang sedia bekerjasama dengan KKM. Ialah daripada 95 hospital, katil yang ditawarkan untuk perawatan COVID-19 adalah 1,286 katil dan katil ICU pula ialah 65. Dan juga bantuan alat pernafasan ventilator yang telah dikhaskan ialah 54. Jadi ini adalah satu perkembangan yang baik sebab kita baru libat urus dengan mereka 23 hari bulan Januari dan sekarang ni baru tak sampai seminggu dah respon dah baik. Jadi kita menggunakan kerjasama dan erat antara Kementerian Kesihatan dengan hospital. Pihaknya masih menunggu keputusan 26 lagi hospital swasta atau 20% untuk merawat pesakit COVID-19 kategori 3, 4 dan 5 dalam masa terdekat. Tambahnya, sistem penjagaan kesihatan negara berada di takat putus dan susulan itu amaran dibangkitkan awal bulan ini susulan kapasiti hospital yang ada bagi menampung pesakit COVID-19.
Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata integrasi dan kerjasama antara penyedia perkhidmatan kesihatan swasta dan hospital kerajaan boleh mengurangkan kesesakan pesakit. Sementara itu, Pusat Penilaian COVID-19 CAC membenarkan kira-kira 500 pesakit sehari di sekitar Petaling, Selangor untuk menjalani rawatan di rumah. Ketika ini, KKM giat mengumpul keseluruhan maklumat berhubung bilangan pesakit kerana pendekatan rawatan di rumah masih di peringkat awal pelaksanaan. Jadi ia bergantung kepada tempat masing-masing. Jadi mungkin di di Ulu Langat dalam 280 seperti itu dalam sehari. Jadi dia akan bertambahlah mengikut hari-harian tu. Di Kedah, sejumlah 36 orang dibenarkan untuk jalani rawatan di rumah selepas didapati positif COVID-19. Dalam perkembangan lain, aplikasi MySejahtera akan dinaik taraf dengan menampilkan beberapa perincian baru untuk membantu mengekang penularan COVID-19. Ia termasuk pelancaran modul vaksin MySejahtera pada minggu ini. Sekarang versi MySejahtera adalah 1.0.25, right? Untuk program modul vaksin ni tidak perlu update app lah. Memang untuk apa-apa versi sekarang boleh digunakan, tetapi digalakkan untuk semua selalu update the app lah. Untuk makluman juga saya mungkin akan beri sedikit penerangan. Kita akan adakan update tidak lama lagi. Kemungkinan beberapa hari lagi kita akan keluarkan 1.0.26 ya. Itu untuk memantapkan lagi aplikasi MySejahtera dengan beberapa fitur baru. Menerusi modul vaksinasi MySejahtera, ia akan membantu KKM dari aspek pendaftaran, proses pemberian vaksin dan pemantauan individu yang divaksin. Sehingga kini aplikasi MySejahtera dimuat turun lebih 27 juta pengguna termasuk tanggungan dengan 1.5 juta premis perniagaan berdaftar. 11,891 kes dikesan positif jangkitan melalui perincian penilaian kendiri aplikasi itu. Manakala 53,299 kes pula dikesan menerusi pengesanan kontak yang terdapat pada MySejahtera. Pelaksanaan solat Jumaat di Masjid Negeri, Bandar, Jajahan dan Mukim di Kelantan dibenarkan dengan bilangan jemaah maksimum 50 orang mulai Jumaat ini sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 4 Februari depan. Menurut Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz, bagi solat fardu di Masjid Negeri, Bandar, Jajahan dan Mukim pula dibenarkan dengan bilangan jemaah tidak melebihi 12 orang. Tengku Tan Sri Muhammad Rizam yang juga Tengku Temenggung Kelantan berkata jumlah itu termasuk imam, bilal, siak dan ahli jawatan kuasa sahaja. Manakala bagi solat fardu di surau dan musola hanya 5 ahli jemaah saja dibenarkan termasuk imam, bilal dan ahli jemaah terpilih. Jelasnya semua jemaah perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP pelaksanaan solat Jumaat dan fardu sebagaimana dikeluarkan sebelum ini. Malah perkara ini sudah mendapat perkenaan Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima sebagai Ketua Agama Islam Negeri. Beliau berkata kerjasama semua pihak amat diharapkan dalam melaksanakan ketetapan ini. Polis Pulau Pinang masih menunggu laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berhubung kebakaran bilik siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut Georgetown semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Sahabuddin Abdul Manan berkata, pemeriksaan awal mendapati sebahagian arkib dan dokumen lama musnah dalam kebakaran itu. Setiap kebakaran, bomba akan masuk dulu, akan buat siasatan dulu. Sekiranya siasatan bomba ada mengesan kejadian jenayah, dia akan rujuk ataupun transfer ni kepada polis. Kalau hasil siasatan bomba tu adalah daripada tiada elemen jenayah, sampai tahap bomba saja. Mungkin lintas pintas ataupun kejadian lain yang bukan berkaitan jenayah,
sampai start bomba saja. Justru tindakan susulan polis kini bergantung kepada laporan daripada pihak bomba yang diperoleh dalam masa terdekat. Dalam kejadian jam 7.55 pagi itu, sebuah bilik siasatan JSJN di tingkat 4 musnah kira-kira 40%. Api kemudiannya dapat dikawal dan dipadamkan sebelum merebak ke bilik berhampiran. Ketua Zon 1 JBPM Pulau Pinang, Muhammad Tarmizi Mat Jaafar berkata, kebakaran memusnahkan fail, komputer dan peralatan pejabat termasuk foto. Tiada mangsa yang cedera sementara punca kebakaran masih dalam siasatan. Di Melaka, polis menumpaskan sindiket pengedaran dadah dan merampas dadah dipercayai syabu seberat 54.52 kilogram bernilai lebih 2 juta ringgit menerusi 4 serbuan berasingan di sekitar Melaka Tengah Khamis lalu. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata, 6 lelaki termasuk 2 warga Indonesia berumur 32 hingga 49 tahun yang dipercayai aktif dalam kegiatan jenayah itu sejak 2 bulan lalu turut ditahan. Kita percaya bahawa dadah-dadah yang dirampas ini bukan untuk pasaran tempatan tetapi untuk pasaran antarabangsa. Ekoran daripada ini, tindakan susulan telah dibuat. Pihak polis Jabatan Narkotik Kontijen Melaka juga telah berjaya merampas 2 buah motosikal, 4 buah kenderaan kereta dan 1 bot. Dan kita percayai bot ini digunakan dalam aktiviti pengedaran dadah merentas sempadan. Hasil siasatan lanjut, polis dapat menjejaki dan menahan suspek pertama di sebuah pangsapuri di Klebang serta merampas dadah dipercayai syabu seberat 21.38 kilogram bernilai RM840,000. Susulan itu, ia membawa kepada 3 lagi tangkapan dengan seorang suspek ditahan di sebuah kondominium di Klebang, 2 suspek di sebuah hotel di Ujung Pasir dan 2 warga Indonesia di kondominium terletak di Cheng. Siasatan awal mendapati dadah yang mampu menampung hampir 150,000 penagih dadah itu dipercayai dibawa masuk ke Melaka sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 dan mereka menjadikan Melaka sebagai lokasi transit bagi pengedaran antarabangsa. 6 suspek direman 7 hari hingga 29 Januari. Susulan satu kejadian pergaduhan yang tercetus di Projek Perumahan Rakyat PPR Intan Baiduri di Ibu Negara Ahad lalu. Polis menahan 2 orang pemuda berumur 14 dan 27 tahun di flat perumahan itu. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Beh Eng Lai berkata, suspek berumur 27 tahun kemudian dia direman sehingga 28 Januari ini untuk membantu siasatan. Manakala suspek remaja bawah umur itu pula dilepaskan dengan jaminan polis. Dalam kejadian Ahad lalu, seorang lelaki cedera dipukul dengan kunci tayar motosikal selepas memarahi seorang remaja kerana sering mengganggu anaknya. Mangsa juga luka di bahagian atas kepala dan belakang badan. Ketika mangsa berumur 42 tahun itu berada di rumah, anak lelakinya menghubungi ibunya dan memberitahu diganggu oleh 2 orang lelaki di salah sebuah blok di PPR itu. Mangsa turun ke bawah blok berkenaan untuk menyelesaikan permasalahan terbabit, namun didalangi seramai lebih kurang 30 orang lelaki tempatan dan berlaku pergaduhan. Suspek menumbuk buka mangsa selain memukul menggunakan kunci tayar motosikal dan mengacukan pisau ke arah mangsa. Universiti Utara Malaysia UUM komited dalam memastikan program food bank di kampusnya diteruskan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Profesor Madya Dr. Hendrik Lamsali memaklumkan pengedaran makanan dilakukan kepada lebih 5,000 pelajar sejak program itu dimulakan pada September 2019. Cuma sekarang ni apa yang kita ada di sini, stok yang kita ada di sini untuk food bank ini sudah pun hampir habis. Jadi kita cuba untuk mendapatkan bantuan pihak-pihak luar yang ingin membantu untuk memastikan kelangsungan program food bank kami ini. Ya, kami juga mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti Yayasan Food Bank Malaysia, NGO dan juga pihak-pihak lain.
UUM katanya berusaha memastikan kebajikan pelajar yang menetap di kampus terus terjaga. Pengagihan makanan diuruskan Majlis Perwakilan Pelajar kepada inapan siswa di kampus berkenaan selain membantu pelajar yang memerlukan di luar kampus. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali kita ke laporan antarabangsa. Emirat Arab Bersatu UAE meluluskan pembukaan kedutaan pertama negara itu di Israel. Ia selepas lebih 4 bulan menandatangani perjanjian normalisasi dengan rejim Yahudi itu. UAE dan Bahrain menandatangani perjanjian bersama Amerika Syarikat September lalu untuk menormalkan hubungan mereka dengan Israel. Perjanjian itu yang dikenali sebagai Perjanjian Abraham menamatkan konsensus Arab yang tidak mahukan normalisasi dengan Israel sehingga mencapai kesepakatan damai yang komprehensif dengan Palestin. Palestin mengecam perjanjian itu yang disifatkan sebagai tindakan tikam belakang awal bulan ini. Sudan menjadi negara Arab ketiga yang sudah menandatangani perjanjian itu dan negara keempat menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam pada itu, seorang pekerja warga Palestin meninggal dunia semalam akibat sesak nafas selepas terhidu gas pemedih mata ketika tentera Israel menyerang sekumpulan pekerja berhampiran Tulkarem di tebing barat. Kejadian berlaku ketika mangsa bersama pekerja lain cuba merentasi pagar pemisah di perkampungan Farun untuk ke tempat kerja mereka di Jaffa. Pihak berkuasa Israel melarang pekerja memasuki tanah yang diduduki negara Yahudi itu sejak 1948 tanpa permit kebenaran masuk. Difahamkan Fuad berusaha ke tempat kerjanya selepas lebih 20 hari menganggur berikutan Israel mengadakan sekatan perjalanan ke kawasan itu sebagai langkah membendung penularan COVID-19. Doktor mengesahkan kematian Fuad disebabkan menyedut toksik gas pemedih mata berlebihan dan kegagalan jantung. Pertempuran baru berlaku di garisan kawalan sebenar antara tentera China dengan India di Sikkim, India. Tentera kedua-dua negara bertempur di kawasan Nakula sejak 3 hari lalu. Tentera dari kedua-dua pihak dilaporkan cedera dalam pertempuran itu. Bagaimanapun, keadaan kini dilaporkan terkawal. Insiden berlaku selepas Komander Tentera India dan China mengadakan rundingan pusingan ke-8 semalam bagi membincangkan isu mengenai kawalan ketenteraan di sempadan di Ladakh, Timur India. Rundingan itu bermula di Moldo pada jam 10 pagi dan berlanjutan sehingga 15 jam. Hubungan antara India dengan China tegang sejak pertempuran berlaku melibatkan kedua-dua tentera di Ladakh pada Jun tahun lalu yang menyebabkan 20 tentera India terbunuh. Kes pertama COVID-19 dalam komuniti di New Zealand selepas lebih 2 bulan dikenal pasti sebagai varian Afrika Selatan. Menteri Kesihatan New Zealand Chris Hipkins berkata, pesakit berkenaan dipercayai dijangkiti ketika dikuarantin di hotel. Wanita berusia 56 tahun yang dijangkiti virus itu baru pulang dari Eropah dan disahkan positif kemarin 10 hari selepas selesai menjalankan kuarantin wajib selama 2 minggu. Penularan tempatan itu yang pertama dilaporkan di New Zealand sejak pertengahan November lalu turut diklasifikasikan sebagai strain lebih mudah berjangkit. Wanita itu dipercayai dijangkiti oleh individu yang menginap di tingkat sama sebuah hotel ketika menjalani kuarantin wajib di negara itu 2 hari sebelum keluar dari hotel terbabit. Selepas menjalani kuarantin wajib, wanita terbabit mengunjungi beberapa lokasi di sekitar wilayah Northland dekat Auckland sebelum menunjukkan gejala jangkitan beberapa hari kemudian dan diuji positif COVID-19. Di Australia, vaksin COVID-19 keluaran Pfizer diluluskan secara rasmi dengan dos pertama akan diberi selewat-lewatnya bulan hadapan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Scott Morrison. Di Therapeutic Goods Administration (TGA) memperoleh kelulusan ke atas produk Pfizer sekaligus menjadi vaksin pertama yang mendapat lampu hijau di negara itu.
Australia sudah memperoleh jaminan sebanyak 10 juta dos daripada Pfizer, cukup untuk melakukan program vaksin ke atas 5 juta penduduknya dengan petugas kesihatan dan warga emas dijangka akan menjadi kumpulan pertama menerima suntikan. Morrison juga menjelaskan ia akan bermula dengan skala kecil sekitar lewat Februari ini berbanding pertengahan bulan hadapan seperti yang dijanjikan kerajaan sebelum ini. Ia disebabkan cabaran penghasilan dan penghantaran di peringkat global. Tambahnya lagi, program vaksin itu juga akan diselesaikan menjelang Oktober ini. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali kita ke laporan sukan. Selepas beberapa kali ditangguhkan, kejuaraan bola sepak AFC bawah 19 akhirnya dibatalkan susulan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ketika ini. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung AFC, Datuk Windsor Paul John, selepas keputusan itu dibuat pada mesyuarat Exco Badan Induk itu semalam. Menurut Datuk Windsor, faktor utama pembatalan berkenaan kerana ketidakstabilan keadaan semasa pandemik COVID-19. Ia juga termasuk faktor lain antaranya penerbangan dan tiada jaminan kemasukan di pintu sempadan sesetengah negara. Dalam pada itu, AFC memutuskan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah edisi akan datang. Begitu juga kejohanan B16 di Bahrain. Keputusan berkenaan pasti mengecewakan pemain skuad bawah 19 negara selepas pembatalan Piala Dunia bawah 20 tahun ini di Indonesia. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM kekal dengan pendirian untuk menangguhkan kejohanan Piala Juara-Juara Liga Sepak Takraw STL sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Keputusan itu diambil kerana mengutamakan keselamatan semua pihak kerana situasi pandemik COVID-19 ketika ini. Menurut Presiden PSM Datuk Seri Ahmad Ismail, PSM tidak bercadang meneruskan kejohanan itu walaupun PKP yang dilaksanakan di seluruh negara kecuali Sarawak dijadualkan tamat pada 4 Februari ini. Beliau memohon maaf kepada pasukan kerana keselamatan semua pihak yang terbabit dalam kejohanan berkenaan menjadi keutamaan PSM dan bimbang jika wujud kluster baru dari kejohanan itu. Sebelum ini, saingan Piala Juara-Juara STL yang berlangsung di Iskandar Puteri Johor dari 10 hingga 16 Januari ditangguhkan sebagai mematuhi arahan kerajaan berhubung pelaksanaan PKP di 6 negeri bermula 13 hingga 26 Januari. Sekian buletin pagi hari ini. Sentiasa jaga kebersihan diri, kerap membasuh tangan dan sentiasa amalkan SOP yang ditetapkan. Sama-sama kita kekang penularan COVID-19. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.